Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid. Bahasa Melayu tahun 2. Tema pertanian dan peternakan. Unit 20 Ternakan yang berfaedah. Tajuk kolam ikan dan hasilnya. Murid-murid boleh buka buku teks jilid 2 muka surat 50. Okey, objektif pelajaran kita pada hari ini, murid dapat mengenal pasti isi tersurat dan isi tersirat. Pembelajaran kita sebelum ini pun kita dah belajar tentang isi tersurat dan juga isi tersirat. Okey, kita imbas kembali isi tersurat, isi yang diperoleh daripada bahan rangsangan ataupun gambar. Manakala isi tersirat merupakan huraian isi tersurat. Kesan ataupun sebab daripada isi tersurat yang mungkin berkaitan. Okey, murid-murid dah buka buku teks muka surat 50. Kemahiran yang dipelajari, kemahiran membaca. Tajuk teks kita kolam ikan dan hasilnya. Aktiviti mengenal pasti isi tersurat dan juga isi tersirat. Jadi murid dapat lihat dalam jadual ini perlu cari isi tersurat dan juga isi tersirat berkaitan teks kolam ikan dan hasilnya. Okey, mari kita baca bersama-sama. Kolam ikan dan hasilnya. Aidil dan bapanya berhasrat untuk menternak ikan tilapia di dalam sangkar di sebatang sungai. Mereka mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Selepas itu, bapanya membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Bapa Aidil meminta beberapa orang pekerjanya memasukkan sangkar itu ke dalam sungai. Aidil dan bapanya melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Mereka melepaskan sebanyak 500 ekor benih ikan tilapia ke dalam sangkar. Pada setiap hari, Aidil membantu bapanya memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Selepas beberapa bulan, ikan-ikan itu sudah boleh dipasarkan. Ikan-ikan itu dijual kepada peraih. Okey, jadi kita dah baca teks kolam ikan dan hasilnya. Kalau murid dapat lihat perkataan atau ayat yang diwarnakan dengan warna ungu ini merupakan isi tersurat berdasar mengikut perenggan. Ini perenggan yang pertama, isi tersurat perenggan yang pertama, isi tersurat perenggan yang kedua. Jadi isi tersurat perenggan ketiga, keempat, dia minta kita cari berdasarkan teks di atas ni dan juga isi tersirat. Okey, jadi kita buat dulu jadual seperti sama dengan yang muka surat 50 ni. Okey, kita lihat isi tersurat. Perenggan 1 mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Jadi isi tersurat hanya ambil sahaja daripada teksan perenggan pertama. Dan isi tersirat ni adalah kesan ataupun sebab punca kenapa mencari kawasan sungai dalam. Apa punca kenapa dia cari kawasan sungai yang dalam. Untuk memastikan bekalan oksigen yang cukup mengeluarkan bahan buangan dari dalam sangkar secara semula jadi. Okay, jadi isi tersurat yang kedua, perenggan yang kedua, membeli sangkar dibuat daripada besi. Kenapa dia membeli sangkar dibuat daripada besi? Jadi isi surat ni kita tanya, kenapa? Apa sebab dia membeli sangkar daripada besi? Jadi penggunaan sangkar daripada besi akan lebih kukuh strukturnya bagi mengelak ia pecah apabila menerima arus sungai yang deras. Jadi isi tersirat ni berkaitan dengan isi tersurat. Kita cari apa punca, apa sebab, kenapa kita membeli sangkar daripada besi. Jadi jawapannya penggunaan sangkar buat daripada besi akan lebih kukuh strukturnya. Jadi isi tersirat ni berdasarkan isi tersurat di sebalik isi tersurat ni. Okay, kita lihat perenggan yang ketiga.
Okey, perenggan ketiga melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Ini perenggan ketiga. Melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Kenapa dia melepaskan benih ikan pada waktu pagi? Apa isi tersirat di sebalik kenapa dia melepaskan benih ikan pada waktu pagi? Jadi kita tulis isi tersirat, cuaca yang sejuk membuatkan ikan tidak berasa panas. Sebab itulah dia melepaskan benih ikan pada waktu pagi kerana anak ikan pada masa tu dia tidak berasa panas sebab cuaca sejuk. Kalau pagi kan cuaca sejuk. Okey, kita lihat perenggan yang keempat. Okey, mana dia punya isi tersuratnya? Isi tersuratnya memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Itu isi tersuratnya. Okey, isi tersuratnya kita ambil saja daripada teks. Okey, isi tersiratnya di sebalik daripada isi tersurat. Kenapa dia memberi ternakan ikan makan pelet dan makanan lain yang telah diproses? Kenapa dia bagi? Jadi kita tulis isi tersirat, makanan berkhasiat membantu pembesaran ikan. Kerana makanan pelet ni, makanan lain yang terproses ni berkhasiat membantu pembesaran ikan. Itu sebab dia bagi ternakan ikan ni makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Jadi macam itulah cara bagaimana kita ingin membuat isi tersurat ataupun mengenal pasti isi tersurat dan juga mengenal pasti isi tersirat. Okey, jadi murid dah faham bagaimana mencari isi tersurat dan juga isi tersirat. Okey, bagus. Jadi murid dah faham dah. Senang kalau nak buat isi tersurat dan isi tersirat. Okey, jadi kita buka buku aktiviti. Buku aktiviti jilid 2. Okey, murid-murid buka buku aktiviti muka surat 54 dan juga muka surat 55. Jadi aktivitinya padankan dan tulis maklumat dengan betulnya. Perkasam. Dia buat perkasam ni. Sedap perkasam ni kalau makan. Okey, jadi murid dapat lihat ada 4 gambar yang diberikan dan juga dia suruh masukkan isi tersurat dan juga isi tersirat di dalam peta minda yang diberikan ni. Okey. Di murid dapat lihat mendapat banyak ikan. Ini isi tersiratnya. Jadi murid perlu letakkan isi tersurat. Pilih bila dia ada bagi pilihan jawapan isi tersurat. Jadi pilih mana isi tersuratnya. Dia isi tersirat berkait dengan isi tersurat. Murid-murid juga boleh rujuk gambar ni untuk murid-murid jawab muka surat 55 ni. Kalau murid-murid tengok tadi yang cikgu ajar tentang isi surat dan isi surat, murid-murid boleh jawab soalan muka surat 55 ni. Murid-murid boleh letakkan isi surat ni tempat yang betul. Okey, itu sahaja pengajaran-pengajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.